Muhammad Yusof. Syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan peluang sehingga pada waktu ini untuk bersiaran di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, dan anda masih lagi bersama saya di Jamal Nazri Muhammad Yusof sehingga kini untuk menemani anda bagi segmen Suara Inspirasi sehinggalah pada pukul 12.30 malam ini. Dan saudara, sahabat minggu kita akan membawakan khas untuk anda rancangan Bola Bicara iaitu Dari Hati, dan pada minggu lepas kita telah pun membincangkan topik mengenai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan pada malam ini pula kita akan beralih pula ke satu topik yang berbeza, mentua oh mentuaku. Sebelum itu dialu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal secara dalam talian. Sebelum itu beliau merupakan Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga merupakan Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam. Secara dalam talian kita bersiaran bersama yang berbahagia Profesor Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita akan bersiaran pada malam ini membicarakan tentang topik mentua oh mentuaku. Tidak ada kena-mengena dengan seni kata lagu Datuk. Terima kasih Saudara Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dari hati yang saya kasih sekalian. Kita sebenarnya memilih tajuk mertuaku ni sebab kita tak nak pakai ibu mertuaku, sebab saya rasa ibu mertuaku itu betul itu daripada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tapi dia sangatlah terjurus kepada ibu mertua, dan bagi saya dia sangat menyentuh hati kerana dia seolah-olah wanita ini sangat sukar apabila dia menjadi mentua, dan ada stigma di situlah. Dan betul pun di Malaysia ni banyak kali kita bila dengar satu ibu tiri, satu mak mertua. Jadi macam sekarang ni bila kita pergi ke majlis perkahwinan, kita ucap doa kepada ibu mertua, bakal-bakal ibu mertua. Bila anak dia kahwin, kita kata selamat menjadi ibu mertua, moga dapat kehidupan yang lebih memadah warahmah. Ya, sebab kerana kesukaran-kesukaran, dan kita juga dengar daripada kalangan pasangan-pasangan yang berkahwin, masalah atau cabaran yang mereka hadapi, terutamanya dalam menyantuni mertua mereka. Jadi kita nak buat hari ini yang kita nak bincang dua-dua, ayah mertua dan ibu mertua. Dan ada orang masa dia kahwin ada dua-dua. Dia lebih beruntung. Bagi saya dia beruntung kerana ada kedua ibu bapa. Dan kita ni kena selalu ingat, jangan rasa bahawa kalau kita ada kedua-dua ibu dan bapa mertua, kita akan mengalami masalah yang lebih banyak daripada orang yang tak ada ibu mertua kerana kedua-dua sudah meninggal dunia, ataupun yang ada salah seorang sahaja. Ya. Dan ramai yang mempunyai persepsi mungkin menjaga ataupun menyantuni ayah mertua lebih mudah daripada menyantuni ibu mertua, kerana mungkinlah kerana kesan daripada filem P. Ramlee itu kot, tapi saya tak pasti. Itu kebiasaan dalam masyarakat kita. Tetapi yang pentingnya kita perlu tahu sebenarnya bila kita berkahwin, ibu ayah mertua kita itu sama tarafnya dengan ibu dan ayah kita. Ramai yang rasa bahawa bila saya kahwin, saya perlu mendahulukan, mengutamakan ibu dan ayah mertua saya, bukannya ibu dan ayah saya sendiri. Itu pun tidak benar, kerana wahai anak, syurga kamu di bawah tapak kaki ibu masing-masing. Jadi saya rasa perlu kita ingat itu, dan anak-anak yang tidak menyantuni, tidak berbakti kepada kedua bapa mereka tidak akan dapat syurga. Jadi itu mukadimahnya, dan saya rasa daripada situ kita perlu menerangkan semula hak dan tanggungjawab anak menantu kepada mertua, dan kemudiannya mungkin kita boleh juga bincang cabaran-cabarannya dalam kehidupan hari ini.
Sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, Dato', mengenai punca pergeseran antara mentua dan juga anak atau menantunya, kita biasa mendengar di laman media sosial ataupun di media massa, di TV maupun di radio, biasanya perbincangan mentua ni lebih terarah kepada ibu mentua. Bagaimana pula dengan pergeseran ataupun pergaduhan konflik yang berlaku antara bapa mentua dan juga menantunya? Mungkin pada kesempatan ini Datuk mungkin ada beberapa kes yang ingin dikongsikan ataupun ialah luahan daripada seorang menantu mengenai konflik antara bapa mentua dan juga anak. Mungkin dapat kongsikan juga apa sebenarnya yang berlaku, faktornya terjadi sedemikian. Biasanya begini, dia bermula daripada mula kahwin. Dia, itu saya rasa kalau kita nak kahwin, kita perlu memastikan bahawa perkahwinan itu bermula dengan baik. Biasa hari inilah saya tak cakap, kalau dahulu mungkin tak kenal pun pasangan, tapi hari ini biasanya anak laki-laki akan mengenalkan bakal isterinya kepada kedua bapa. Hari ini zaman dah moden, tak adalah sampai dia bawa balik ke rumah, tetapi kadang-kadang dia bila buat majlis, ada kenduri, ada majlis birthday, dia bawa lah bakal isteri itu dikenalkan dengan keluarga. Sama juga dengan perempuan, biasanya dia kenalkan dengan ibu bapanya dahulu, bakal dia kata tu dia dah ini boyfriend dia, hari ini ramai yang kata tu teman rapat dia ataupun sebagainya. Dan ibu bapa dia biasanya the first start, apa kita panggil tu, permulaan itu mesti permulaan yang tepat dan bagus. Kadang-kadang ada ibu bapa dia insting. Kita tak boleh nak sebut bahawa ibu bapa tidak ada naluri kecil, hati kecilnya. Kadang-kadang dia kata dia tak berapa berkenan. Perkataan tak berapa berkenan ni yang kadang-kadang menjadikan hati bakal menantu dan akhirnya menjadi menantu itu tergores. Ada kadang-kadang dibawa pulang, bertemu dengan ibu bapa dia dah sebut dah. Sama juga dengan pihak lelaki-lelaki, bila dia bawa dan kenalkan bakal isterinya itu, maka ibu atau bapa mungkin dia tak sebut pada masa itu, tetapi kadang-kadang reaksi muka, cara dia bercakap, menantu dah rasa, dia kata rasanya macam your parent tak suka lah Kak Ai. Ini biasa kita dengar dia rasa macam tak suka, ataupun dia rasa kekok, dia memang tak boleh, mungkin dari segi tuturan bahasa, kata-kata, tak boleh nak bercampur. Saya ambil satu contoh di mana ini yang kita selalu sebut, nak kahwin kena sekufu. Sebab bila sekufu tu keluarga suami misalnya, adik-beradik cakap di rumah dan cakap biasa dan bertutur dalam bahasa Inggeris. Sedangkan isteri ini dalam keluarga ni bertutur dalam bahasa Melayu dan dialek daripada mana dia datang. Kalau dia orang Kedah, cakap Kedah. Kalau dia orang Negeri Sembilan, cakap Negeri Sembilan. Dan bila mereka bertemu, mereka berbincangan di meja makan itu dalam bahasa Inggeris. Dia seorang je yang tak bercakap bahasa Inggeris. Kekok, rasa tidak selesa sudah dirasai. Dan kemudiannya, jika ibu mertua atau ayah mertua itu tadi, dia mungkin cakap pada anak dia kata, terpulanglah. Itu kalau kebanyakan hari ini bapa moden ni, dia kata, well, your choice, pilihan anda, kamu yang dah suka, kita uruskan saja Pinang. Kalau saya begitu, anak kenalkan, saya kata kamu dah setuju, mami pergi Pinang, kita Pinang, dan kita berharap perkahwinan itu akan berlangsung dengan baik. Dan sebagai ibu bapa, saya rasa itu yang sepatutnya kita buat. Bukan terus cakap, mak tak pernah lah. Ataupun dengan riak muka tu kan, anak lelaki dah rasa, dia kata, kenapa mak dia buat muka macam tu dan sebagainya. Jadi itu mula tu dah tidak berapa selesa, dia akan berterusan sehingga berkahwin. Itu biasa berlaku. Banyak kes yang saya tengok begitu bila saya berbual dengan mereka, punca pergaduhan, punca ketidakselesaan adalah daripada mula tu. Dia kata sebenarnya kami ni kahwin. Apatah lagi kalau kahwin tu mak ayah memang tak restu.
Ya. Ada pasangan kahwin, kita sebut dulu kahwin lari. Dia buat sendiri je. Dia pergi berkahwin tanpa kebenaran ibu bapa. Itu lagi sangat sukar. Ya. Dan kadang-kadang kerana anak itu sendiri merasakan bahawa ibu atau bapanya tidak akan bersetuju dengan pilihan dia. Tetapi bagi saya, kita berharaplah para pendengar yang mendengar program Dari Hati ini, kita mulakan yang baru. Hari ini kalau anak datang sebut nak berkahwin, kita tanya dulu, dan kita berkenalan dengan bakal besan kita dan keluarganya, supaya kita lebih senang untuk menerima kedatangan menantu itu. Perkara pertama. Dan yang kedua, biasanya dalam keluarga itu, misalnya kalau tadi soalan Nazri ialah bapa mertua. Kalau bapa mertua ni ada karakternya sendiri, seorang pandabara. Dia memang itulah kehidupan mereka. Walaupun dah kahwin dah 30-40 tahun, anak dah ramai dan dah bercucu, tapi karakternya ialah dia seorang pandasbaran. Cakapnya lepas dan sebagainya. Kalau menantu ini datang dari keluarga yang cakapnya perlahan, tutur katanya lemah lembut. Perbezaan negeri itu sangat penting, ya. Datang daripada negeri tertentu, cakapnya berlapik, lembut. Ada juga yang orang kata sangat kasar. Orang dengar kasar, bising, riuh, rendah. Tetapi sebenarnya itu kebiasaan mereka. Perbezaan ini juga perlu difahami oleh bakal menantu atau menantu. Jadi bila bapa mertua itu hilang sabar, dia bertempik ke, dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak sedap didengar dalam keluarga. Sebab ini kehidupan keluarga, kita biasa. Dan bila dia pulang itu dan dia dengar, ya, walaupun tidak tinggal bersama kedua ibu bapa mertua, tetapi bila dia pulang sekali-sekala, raya dan sebagainya, dia dah tahu itu perangai bapa mertua. Tapi sebagai menantu, saya rasa sebagai menantu perempuan, balik ke rumah mertua, you mind your own business. Mind your own business tu apa dia? Itu keluarga dia. Saya falsafah yang paling senang kita nak melalui kehidupan berkeluarga ini ialah bila balik rumah mertua, itu teritori suami dan itu keluarga dia. Kita menghormati mereka, menyantuni dan menghormati mereka, dan tidak masuk campur. Tidak masuk campur itu apa? Kalau mereka nak berbalah adik-beradik dengan ibu bapa, mereka berbincang beramai-ramai, kita tak perlu turut serta. Pergilah dapur, masak, uruskan anak dan sebagainya, supaya kita tidak terlibat dalam perbalahan tersebut. Kita menantu. Sama juga bagi menantu laki-laki, balik ke rumah mertua, belah isteri, ada utamanya raya. Ini kita saya sebut dalam perbincangan kita mesti raya tu, siapa nak buat bagi belanja. Ada yang cakap aku balik jauh dah, tuan minyak dan sebagainya. Yang ini bagi saya ialah sebagai menantu,
kasih buat anda yang masih lagi sudi mengikuti rancangan Bual Bicara Dari Hati pada malam ini. Membawakan tajuk Mentua Oh Mentuaku bersama dengan tetamu jemputan kita tidak lain tidak bukan yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan Datuk, ya, kalau saya boleh twistkan sedikit satu situasi di mana mungkin si lelaki ataupun wanita yang terlalu obses nak jadi menantu dalam sesebuah keluarga ni, mungkin dia menyatakan kepada pasangannya, saya dah cukup lengkap, saya dah cukup sempurna, kerjaya dah cukup kukuh, dari segi harta dah cukup banyak, dari segi saya dah cukup sempurna lagi dah. Jadi apa lagi sebenarnya yang dimahukan oleh ibu bapa mentua ni? Dah rasa dah cukup sempurna. Jadi dalam arti kata lain dah cuba untuk mendesak dirinya untuk diterima oleh ahli keluarga ibu bapa mentua ni. Jadi apa sebenarnya, apakah kesan jika ada tindakan sebegini? Mungkin sebagai orang lama mungkin Datuk ada nasihat sedikit kepada individu yang mempunyai pendirian sedemikian, merasakan dirinya cukup sempurna dan ingin sekali berada diterima oleh ahli keluarga tersebut. Silakan Datuk. Ya, dia sebenarnya kan kita kadang-kadang kita sangat merasakan sangat teringin nak diterima sepenuhnya. Dia isunya ialah semangat yang berkobar-kobar. Akulah wanita sempurna, wanita Melayu terakhir yang patut diterima oleh keluarga suami tanpa sebarang masalah. Kadang-kadang kita rasa kalau kita tengok, itu sebab itu kita selalu ingatkan muhasabah diri. Kalau kita tengok kat cermin tu, apa masalah aku ni? Kenapalah mak mertua aku atau ayah mertua tak suka kepada, ataupun keluarga mertua tak suka, ya? Jadi kita ikut niat kita dulu. Masa kita berkahwin dengan niat yang betul dan kita memang ingin diterima sebagai sebahagian dari ahli keluarga suami ataupun isteri, ya. Sama juga bagi laki-laki, dia kadang-kadang kerjanya bagus, keretanya besar, dia memang orang yang pun handsome, tapi keluarga mertua, keluarga isteri tak suka. Sebab keluarga isteri masih rasa macam ada saja yang tak kena. Jadi kadang-kadang kita terasa jugalah, kata itulah cabaran kehidupan perkahwinan, ya. Dan kita yang sempurna ni Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu ingat bahawa manusia ini mempunyai cara berfikir, cita rasa yang berbeza-beza. Jadi itu yang menyebabkan ada orang tidak terus-menerus, tidak automatik, ya, bila dia dibawa pulang, diterima dan sebagainya sebagai menantu atau bakal menantu, dan akhirnya menjadi menantu dalam rumah itu, maka dia mendapat sanjungan dan sebagainya. Tidak, semua gradual, semua mengambil masa. Kita perlu masa untuk kenal hati budi masing-masing, ya. Jadi kadang-kadang banyak hipokrasinya bagi saya. Jangan berpura-pura. Ada orang bila balik rumah mertua sangatlah tertib budi bahasanya, kerana dia tak nak orang tahu dia tu sebenarnya macam mana. Saya ada beberapa kes yang mana apabila berlaku, ini terutamanya isu keganasan lah, ya, suami yang memukul isteri, balik ke kampung, bagi keluarga isteri itulah menantu yang paling perfect dalam dunia. Paling perfect dalam dunia maknanya dia lembut orangnya, tak tinggal solatnya, tutur katanya lembut. Dan anak kita pula tidak langsung cerita perangai sebenar suami dia. Jadi sehingga kan berlaku pergaduhan, anak kita cedera. Mak mertua tu macam tak boleh nak terima. Saya ada dalam kalangan klien saya yang kata, saya tak sangka sangat, saya tak percaya. Masa anak mula nak cerita pun, ini juga masalah dalam rumah tangga. Kadang-kadang anak kita balik cerita kat kita perangai suami dia, kita tak percaya sebab suami itu, menantu kita itu, kita rasa terlalu sempurna. Dan kita kata takkanlah dia jadi, takkanlah dia sanggup buat kamu begitu. Yang ini kita perlu berhati-hati. Jadi sebagai menantu, biar mertua kita itu menerima kita as we go along. Makin bulan pertama, tahun pertama, dan akhirnya dia akan
menerima kita seperti anaknya. Saya ada beberapa kes di mana kadang-kadang menantu itu mendapat tempat yang paling istimewa dalam kehidupan mertuanya, sehingga kan mertua kadang-kadang lebih suka pergi ke rumah anak laki-laki, duduk dengan menantu perempuan daripada duduk dengan anak perempuannya sendiri. Ya, selalu kita tahu ibu bapa kita, dia kadang-kadang lebih selesa dengan anak perempuannya. Tetapi tidak, hari ini boleh kita tengok sendiri, dan kerana itu adalah cita rasa ibu atau bapa mertua itu. Jadi kita dalam keadaan tidak perlu ada hipokrasi, tapi prinsip asasnya bagi saya ialah kita jangan masuk campur. Satu perkara masuk campur ialah bila pulang ke rumah mertua, ini kalau anak perempuan pulang ke rumah mertua, ibu bapa suami, maka suami kita nak berbual dengan mak dia, nak duduk adik-beradik dia, itu urusan dia. Kita uruskan diri kita dengan anak-anak. Kalau dah ada anak, pergilah ke dapur, uruslah supaya perbualan itu tidak dicampuri oleh oleh menantu. Yang kedua ialah, saya rasa cara kita itu sendiri, mertua tu boleh lihat, oh dia ni perangainya begini dan inilah cara dia. Dan itu akan menyebabkan lama-lama dia akan menyayangi menantu itu. Jadi kita tak perlu terburu-buru nak paksa ibu atau bapa mertua menyayangi kita. Tentulah sebagai menantu pertama, ya, kalau dalam keluarga tu katalah anak sulung dia perempuan, ya, dan bila dapat anak sulung tu berkahwin, dia menjadi menantu pertama dalam keluarga. Tapi hari ini ramai je bukan anak sulung yang kahwin dulu. Kadang-kadang anak nombor 3 kahwin dulu. Dia lompat pagar tu, bukannya lompat bumbung lagi, ya. Jadi siapa yang jadi menantu pertama dalam keluarga selalunya mendapat perhatian yang penuh dan dipantau. Dia macam semua orang, semua mata ke arahnya dan nak tengok tingkah lakunya. Jadi sebagai orang pertama yang memasuki keluarga itu, kita tak perlu terburu-buru. Kita jadilah diri kita sendiri dan pastikan kita tidak tutur kata kita. Kita perlu menjaga hati, menjaga hati ibu kita. Kalau kita rasa, kalau kita cakap perkara itu, ibu kita, bapa kita akan terguris, maka kita tak tuturkan kerana kita tidak mahu mengguris hati kedua mertua. Yang kedua ialah adik-beradik. Kalaulah kita adalah menantu sulung dan memang kalau nak balik ke rumah mertua, semua adik-beradiknya masih ada dalam rumah tu, belum berkahwin, tinggal bersama. Kalau hujung minggu tu, katakan balik hari Jumaat petang, Sabtu, Ahad, dan Ahad petang baru nak balik ke rumah sendiri, kadang-kadang diaturkan tak minggu kena balik sebab awak adalah menantu pertama. Dan itu kadang-kadang sangat stressful bagi menantu perempuan. Tetapi bagi menantu laki-laki, dia stressful. Yang saya dapati bahawa kalau isterinya kata minggu ni kena balik, dia adalah menantu sulung, anak perempuan sulung, dan dia menjadi menantu pertama kepada keluarga itu. Dan apatah lagi kalau tu je anak perempuannya, seorang, anak nombor 1 perempuan dan anak yang lain laki-laki. Jadi tentulah ibu tu rasa macam baliklah. Kalau dekat dia suruh kita balik. Kalau jauh sebulan sekali, kalau dekat memang setiap minggu. Ada suami yang bercerita kepada saya, dia kata, Prof, dia kata setiap minggu saya mesti balik rumah dia. Bilalah saya nak balik rumah saya pula, dia kata. Yang ini juga menjadi masalah dalam isu rumah tangga. Dan kemudian pula suami itu bila balik ke rumah mertua, dia kata, saya ni macam orang luar lah. Saya duduk kat luar je lah. Sebab dia kata isteri saya akan sibuk dengan keluarga dia. Sebab dia anak sulung yang pertama menjadi berkahwin. Dia sibuk lah jumpa adik-beradik dia, jumpa mak ayah dia, berbual. Suami tu duduk. Kadang-kadang dia boring, dia masuk balik bilik, dia tidur. Kerana dia rasa tidak seperti diperlukan dan dia tak rasa ada nak bercakap lagi dan sebagainya. Jadi itu yang saya rasa perlu ada. Jangan rasa kita ni tidak diterima lagi. Jangan ada rasa syak wasangka bahawa ibu mertua atau bapa mertua tak suka kat kita.
bukan mudah nak menerima seseorang yang baru dalam kehidupan keluarga itu, dan juga dia memerlukan masa untuk ibu atau bapa mertua meneliti atau memerhatikan anak menantu ini. Dan saya percaya bagi masa setahun dah dapat cucu lagi lah cepat rasa dan kepercayaan itu akan datang kepada keluarga, kepada mertua untuk menyayangi dan menyantuni menantu tersebut. Ya. Bagaimanapun Datuk, kalau kita lihat mungkin ini realiti yang berlaku di luar sana, ya. Situasi sebegitu, ingin melihat dirinya sempurna, semuanya ada, dan memaksa kedua-dua pasangan ibu bapa mentua itu menerima dia seadanya, memaksa. Jadi dia mengambil jalan yang paling singkat, shortcut, kahwin lari. Kahwin lari disebabkan tak mau berdepan lah dengan macam ni, ambil jalan paling singkat, kahwin lari. Jadi mungkin pesanan Prof lah, kalau ibu bapa mentua dapat mengetahui itu jalan yang singkat yang telah diambil, adakah ibu bapa mentua perlu ada usaha untuk menyekat benda tu daripada berlaku atau bagaimana, Datuk? Dia sebenarnya kalau nak diikutkan realiti hari ini, ada kes, beberapa kes, ya. Anak perempuan itu nak berkahwin. Ini isu kes poligami lah. Dia nak berkahwin dengan suami orang. Tak ada ibu bapa, ya, yang waras yang akan bersetuju anak dia berkahwin dengan suami orang. Dan bila dia balik dan terangkan, ibu bapa tentunya kata tak usah lah, carilah orang lain, ya. Dan bila dia dipujuk, dia tekad. Dan ini kes benar, dia lari. Dia kemudiannya berkahwin di negara jiran. Dia kahwin di Thailand. Bila dia dah kahwin, dia balik. Sebab dia kerja di Kuala Lumpur, manalah mak ayah tu nak tahu. Dan dia menyewa dan dia tinggal bersama suami. Ya? Dan dia berusaha untuk mendaftarkan perkahwinan. Ada kes tak daftar pun. Ya, mak ayah tak tahu. Ada satu kes sebab dia tak ada anak, nasib baik. Kalau yang kahwin kemudiannya terus mengandung, dia perlu daftarkan perkahwinan segera, sebab nanti adalah masanya tak boleh balik raya sebab perut dah mengandung, tapi mak ayah tak tahu pun dia dah kahwin. Sangat. Dan anak-anak sekalian ni, saya selalu ingatkan, perbuatan berkahwin tanpa restu ibu bapa ini, tak bagi tahu dia dan sebagainya, sangat menggores hati ibu bapa. Itu saya perlu sebut. Walaupun ibu bapa tu bagi saya unreasonable lah, tidak bertindak dalam keadaan yang munasabah, ya. Tetapi sebagai ibu bapa, dia sebenarnya merasa sangat kecil hati anak sanggup belakangkan dia untuk berkahwin. Jadi perkahwinan seperti ini, kita nak bina rumah tangga dengan doa restu mak ayah. Dan saya ingatkan kedua-dua pihak, wahai anak perempuan terutamanya, dan anak lelaki-lelaki, kalau mak tak suka kepada bakal isteri yang dibawa balik untuk dikenalkan itu, janganlah ambil tindakan, pergi pinang sendiri, buat majlis di tempat pengantin perempuan tanpa hadirnya ibu bapa. Ibu bapa tak tahu langsung. Dan ada masanya ibu bapa dapat daripada kawan-kawan, dia kata terima menantu tak panggil kita. Dia pun kata bila pula lah dia terima menantu. Itu lagilah, ya. Dan perang saudara akan timbul. Jadi, dan ibu-ibu pula, jika anak dah balik bawa bakal menantu, kita doa, kita bangun sembahyang malam, minta Allah berikan kita kemudahan untuk kita menerima bakal menantu. Jadi beberapa kes yang saya tahu, bila terutamanya bagi anak lelaki-lelaki lah, anak perempuan dia lari, dan kemudiannya bila dia balik, dia tinggal bersama suami, perkahwinan belum didaftarkan, dan apabila nak didaftarkan, maka mahkamah akan tengok kesahihan perkahwinan tersebut. Dan ini saya rasa adalah suatu yang sangat penting. Kalau mereka tu berkahwin secara sah di negara Thailand mengikut peruntukan undang-undang yang ada di sana, tak apa. Tapi apalah dayanya jika perkahwinan itu dilaksanakan oleh sendigit yang banyak, akhirnya perkahwinan tidak sah mengikut hukum syarak. Nak kena nikah semula, difaradkan dan nikah semula, ini memerlukan persetujuan dari ibu bapa. Jadi nasihat saya ialah, jika nak berkahwin
nak berkahwin, ibu bapa tak berapa setuju, maka pujuklah ibu bapa. Paling akhirnya ialah tak payah pergi lari ke Thailand. Pergilah ke mahkamah syariah. Pergi jumpa pegawai agama dulu. Kata saya nak kahwin, tapi ayah saya mungkin tak nak jadi wali. Tetapi saya nak minta. Kadang-kadang pegawai agama tu boleh pergi. Telefon, ibu bapa datang. Dan saya tahu banyak kes selesai di pejabat agama saja. Bapa itu datang, dia kata, okey, saya akan wakil wali kepada tuan. Tuan uruslah pernikahannya. Kadang-kadang mereka kahwin di pejabat agama. Sekurang-kurangnya perkahwinan itu sah untuk hukum syarak. Yang kedua, adik bapa walaupun hatinya berat tapi buat majlis sebab dia nak bagi orang tahu bahawa anak dia sudah berkahwin. Jadi ini saya rasa perlu diselaraskan. Jadi mereka yang berkahwin secara sedemikian mengguris hati bapa ni, saya rasa perlu banyak masa lagi nak diterima sebagai menantu. Kita manusia. Kita manusia bila berlaku sesuatu, ibu ni pula doanya sangat mustajab, sangat makbul. Jadi saya selalu ingatkan diri saya juga ibu. Selalu jangan doa yang bukan-bukan pada anak. Apa pun dia buat, tergurisnya hati kita, sedihnya kita jangan cakap apa yang buruk terhadapnya. Kita cuma kata, ya Allah, berilah aku kesabaran, tunjukkanlah anak aku kebaikan, tunjukkan dia jalan yang benar, jadikanlah dia anak yang taat. Kembalikan, doalah itu, bangunlah sembahyang malam, doalah supaya anak kita itu sedar perbuatan. Sama juga kalau dia dah kahwin dengan menantu yang kita tak mahu pun, kita tidak berkenan, dan ada sebab-sebab kenapa dia tak berkenan. Sebab manusia ni mempunyai cita-cita. Bagi kita, janganlah sampai doa dia bercerai-berai. Tetapi kita doa, ya Allah, kekalkan perkahwinan dia, limpahkan dia dengan mawaddah warahmah, dan kemudiannya kita minta supaya dia sedar bahawa jadikanlah menantu kita itu menantu yang akan mentaati Allah dan menjadi isteri yang soleh juga, dan mendapat zuriat yang soleh dan soleh. Ini sangat penting, tapi bukan mudah nak buat. Saya kata itu sebab ada kalangan rakan-rakan saya yang saya beri nasihat, dia kata, ya Allah, Prof, dia kata sangat susah nak buat, dan mulut nak kena jaga. Janganlah doa, jangan sebut kau ni anak durhaka, jangan sebut perkara sedemikian. Cuma kata, tak baik kamu buat begini, kenapa kamu buat begini. Kita boleh persoalkan. Tapi kalau dah berlaku, dia kahwin dah, kita tak boleh terbalikkan. Takkanlah kita nak pergi mahkamah nak ceraikan mereka. Apa alasan kita? Tu Allah dah takdir, itulah jodohnya. Kita lah yang perlu berdoa siang dan malam, pastikan perkahwinan itu kekal dan kehidupan mereka mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih Prof atas penerangan yang cukup menarik sebentar tadi, dan kita akan berehat sekali lagi dan kembali selepas ini untuk rancangan Dari Hati. Kembali selepas ini, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai tadbir bahagian wakaf IKIM Grade N41. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkenaan. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang wakaf. Antara bidang tugas, membuat dan merancang pelan strategik untuk mempromosi wakaf IKIM, merancang dan mengatur untuk menambah sumber dana wakaf IKIM, menyediakan kertas cadangan pemasaran dan promosi wakaf kepada pelanggan, membantu hal ehwal pentadbiran pejabat, urusan pengendalian program wakaf dan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal Insat IKIM sebelum atau pada 2 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Rasa kecewa jenama anda masih sendu? Bertambah risau bila jualan pun suram?
Jangan risau, iklankan di IKIM FM. Kami tolong perkenalkan jenama anda. IKIM FM ada lebih 1 juta pendengar. IKIM FM boleh didengari di seluruh Malaysia. IKIM FM ada platform media sosial yang mempunyai 995,000 pengikut yang aktif. Tunggu apa lagi? Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau layari inspirasi utama anda di www.ikimfm.my. Negeri Sembilan 102.7. Bersua kita kembali di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, inspirasi utama anda. Kita masih lagi bersiaran untuk rancangan Bual Bicara dari Hati, iaitu setiap hari Isnin bermula pada pukul 9 malam kami bawakan rancangan ini di corong radio anda. Sebenarnya kita ada soalan daripada salah seorang rakan pendengar IKIM FM, ya Datuk, bertanyakan dia menjaga bapa mentua yang terlantar sakit, tapi ipar duai menuduhnya gila harta. Itu bagaimana pula Prof dalam menepani situasi ini? Ya, sangat biasa tu perkara seperti ini berlaku. Bila kita menjalankan tanggungjawab menyantuni ayah atau ibu mertua, kita dikatakan gila harta, nak memastikan semua pusaka itu akan jatuh ke tangan dia. Saya rasa ini sesuatu yang kita ingatkan diri kita lah, dan juga ahli keluarga supaya jangan buat sedemikian. Ya. Selalunya menantu perempuan ni dia menjaga mertuanya kerana arahan suami. Arahan suami. Suami kata saya anak lelaki dan orang lain tak mahu ataupun tidak dapat menjaga kedua ibu bapa, terutamanya bapa yang uzur, ya. Dan kalau awak kemungkinan awak tak kerja, maka awaklah yang kena jaga bapa saya. Itu biasa saya dengar, ya. Dan ada juga rungutan daripada adik-beradik, mentang-mentang saya tak kerja. Ini anak perempuan, mentang-mentang saya tak kerja, saya duduk di kampung, sayalah kena jaga mak dan ayah yang uzur itu. Sedangkan adik-beradik lain lepas tangan. Lepas tangan tu apa? Duit pun tak hantar. Ya, ada juga yang sedemikian. Kalaulah adik atau kakak perempuan yang duduk di kampung itu yang memelihara kedua ibu bapa, maka bagi saya ialah patut setiap adik-beradik itu menghulurkan bantuan, sebab bukan mudah, ya. Bukan mudah menjaga warga emas yang sudah uzur. Misalnya kalau dia dah memang terbalik pakai pampers, nak beli pampers tu mahal, ya. Jadi adik-beradik perlu membuat perkongsian ini. Jadi cerita menjaga mertua ini bukan perkara baru, selalu kita dengar. Dan saya ada satu kes yang bagi saya sangat sedih kerana wanita ini sudah berkahwin lebih kurang 27 tahun dengan suaminya, dan lepas dia kahwin 10 tahun tu, pada tahun ke-10 dia memelihara bapa mertua, bapa suami yang uzur, sampai bapa suami meninggal dunia. Bapa suami meninggal dunia, mak mertua dihantar ke rumah dia pula. Sebab yang tadi tu mereka maknanya seorang jaga mak, seorang jaga ayah. Jadi dia jaga bapa mertua sampai meninggal. Kemudiannya ibu mertua juga sampai meninggal. Dan pada tahun ke-27 dia berkahwin itu, ibu mertua dah meninggal. Saya ingat 5 tahun sebelum tu. Suami ini, bagi saya yang tak berapa, suami berkahwin baru dan kemudiannya meninggalkan dia begitu saja. Dan saya bertemu wanita ini sebab nak buat tuntutan harta pencarian. Dan saya rasa pengorbanannya sangat tinggi kepada suami, yang menjaga bapanya, kemudian menjaga ibunya. Tetapi akhirnya dia diceraikan tanpa sebab, dan kita membawa kes itu ke mahkamah syariah untuk tuntutan harta pencarian, tuntutan muta'ah. Kerana 27 tahun kahwin, saya rasa 10 tahun tu fokus hanya menjaga kedua mertua. Jadi dalam kes seperti ini, kita rasa yang menuduh
yang tukang tanya ni bahawa dia gila harta, banyak sangat kelah harta mertua, itu satu perkara. Satu lagi ialah kepada kita yang dah uzur, dah tua ni, sebelum kita menjadi tidak berupaya, selesaikan harta, isu harta selesaikan dulu. Kalau nak buat, nak beri secara masih hidup, ataupun buat wasiat takbir pusaka, ni nak bagi kat siapa, tak boleh cakap mulut. Sebab bila dah meninggal dunia, nak kena pergi mahkamah nak buktikan bahawa bapa atau ibu berniat untuk nak bagi harta ini. So, boleh buat wasiat takbir pusaka. Apa dia? Bagikan harta yang sepatutnya nak diberikan. Buat amanah. Misalnya kepada saya semasa saya hidup, lepas itu hendaklah dipindahkan kepada anak perempuan saya ni kerana dia menjaga saya, ataupun anak laki-laki saya dengan menantu kerana dia menjaga saya. Itu saya rasa boleh dibuat, ada instrumennya, dan boleh dibuat dengan peguam dan kemudiannya didaftarkan. Jadi selesaikan isu itu, dan saya juga menasihatkan semua orang termasuk diri saya, sebelum mati, sebelum jatuh sakit terlantar, selesaikan isu harta, supaya bila kita meninggal dunia, anak tak berperang ke atas, kita pun tak aman di bawah. Dan ayat Qurannya Allah sudah pun berfirman, siapa yang meninggal dunia tanpa menyelesaikan isu harta ini, maka dia akan menanggung azab. Jadi kita perlu tahu berapa banyak harta yang kita ada, apa yang kita boleh buat. Kalau tidak wakafkan, tak payah bergaduh. Kau hiduplah, carilah wang sendiri, wakafkan sahaja, biar tidak ada apa yang mereka nak rebutkan. Jadi ini saya rasa sangat penting untuk kita amati. Jadi bagi puan yang bertanya ni, yang rasa dia teranaya kerana dituduh, padahalnya dia menjalankan tugas dia. Sebab sebagai seorang menantu perempuan, saya nak sebut, dia perlu menyantuni mertua, dia perlu menjaga, menghormati, memberi nafkah jika mereka tak mampu, sama seperti juga kita menyantuni ibu bapa kita sendiri. Kalau tak keberatan, tadi Datuk ada kongsikan tentang seorang wanita yang berjuang dalam melayani bapa mertuanya yang uzur. Boleh tahu tak, kalau tak keberatan, perakhiran kisahnya bagaimana? Adakah dia dapat... Perakhirannya kita menuntut, sebab dia suami ni pula bukanlah banyak sangat hartanya. Sepanjang perkahwinannya, dia ada sebuah kereta yang sudah uzur. Dia baru, masa dia nak kahwin tu, dia baru beli kereta baru. Dan dia pula dalam usia yang nak pencen. Yang ini yang kita sangat duka cita, sebab ada duit kena BSP, ada pencen, gratuity dan sebagainya. Maka kita tuntut semua itu. Kita tuntut, dan rumah perkahwinan itu, sebab dia masih ada anak yang bersekolah, maka kita tuntut rumah perkahwinan sebagai rumah yang diberikan kepada isteri supaya anak dan sebagainya boleh duduk di situ. Dan kita tuntut juga harta-harta yang lain, kerana itu adalah pengorbanan isteri kepada rumah tangga tersebut. Dan mutaahnya juga kita tuntut agak tinggi, kerana pengorbanannya sangat tinggi. Janganlah para suami memandang ringan isu pengorbanan isteri dalam menjaga atau menyantuni ibu bapa kita itu sebagai ibu bapa mertuanya. Dan bagi saya, ke dalam kes-kes perceraian dan tuntutan, kita kena ambil kira bahawa bagaimana menantu itu menyantuni kedua ibu bapa mertuanya. Kalau boleh selesaikan ketika masih lagi hidup dalam perkara ini, Datuk. Yang pentingnya. Dan kita terima salah satu pandangan yang diluahkan oleh salah seorang pendengar IKIM FM. Dinyatakan di sini, Datuk, apabila tinggal sebumbung, perasaan terkongkong tidak dapat kita elakkan. Begitu juga tindak tanduk dan tutur kata perlu lebih cermat dijaga apabila hidup sebumbung dengan orang tua selepas melangkah gerbang perkahwinan. Silakan, Datuk, komen balas. Saya rasa ramai yang rasa bahawa dia bila dia dah kahwin, dia nak pindah dan nak duduk bersama pasangannya sajalah. Dan itu nak menunjukkan bahawa adanya rasa kebertanggungjawapan. Tapi hari ini kalau misalnya mereka ini pasangan yang tinggal bekerja di Kuala Lumpur, susahlah bagi saya kalau setakat gaji yang dia terima hari ini cukup untuk dia suami isteri. Lepas tu dia kena fikir bila berkahwin. Sebab tu saya kata bila nak kahwin kena fikir dulu, congak dulu, buat kira-kira
nak bayar sewa rumah, di mana nak menyewa tambang kenderaan, minyak, ketul dan sebagainya. Jadi pasangan baru berkahwin, bagi saya mungkin itulah cabaran pertama. Tinggal dulu dengan ibu bapa sementara nak kumpul duit, nak beli rumah atau nak menyewa di tempat lain. Dan bagi saya bukan isu privacy. Privacy itu masuk bilik kamu, privacy lah. Tapi bila di luar, ibu bapa mertua itu adalah ibu bapa kita. Jadi kalau kita sendiri tak rasa mereka itu sebahagian daripada keluarga, maka kita juga akan tidak dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga. Itu cabaran pertama bagi pasangan yang memang terpaksa tinggal. Jika mereka berkemampuan, bolehlah mencari rumah atau menyewa di tempat lain dahulu. Sebab hari ini ramai yang kahwin lambat. Bila kahwin lambat, maknanya dia dah kerja dah. 7-8 tahun dah kerja, dah kumpul duit. Ada kalangan anak lelaki-lelaki, kita dah siap beli rumah dah. Dan juga anak perempuan. Ramai anak perempuan 10 tahun kerja, belum kahwin, belum ada jodohnya. Dia dah siap beli rumah, dia dah ada kereta dia sendiri. Dan bila kahwin, suami cuci kaki je, masuk. Yang ini juga menjadi masalah. Dan ada masanya ibu bapa wanita itu akan kata, ni kahwin sebab anak aku ada rumah, dah ada cuci kaki dan tidak menyumbang langsung kepada keluarga. Ini juga banyak berlaku. Jadi, bagi saya, tinggal bersama kedua ibu bapa, sama ada mertua ataupun ibu bapa sendiri, sementara pasangan dapat mengumpul duit, itu tak ada masalah bagi saya sebelum ini. Dan kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Tetapi tidaklah sampai ke tahap dia terpaksa berbelanja untuk keluarga tu. Yang ini juga masalah. Bila duduk serumah, makan minumnya nak kena cater. Sebelum ini pun dia katalah anak perempuan itu tinggal dengan ibu bapanya, dan bila berkahwin bawa suami tinggal dengannya sebab mereka belum mampu nak beli rumah atau duduk perasingan. Tetapi perbelanjaan untuk keluarga sebelum ini pun katalah anak perempuan tu yang mengeluarkan belanja. Memang dia yang beli barang dapur, dia yang menguruskan sebab ibu bapanya tinggal di situ. Tak adalah penambahan, tak ada bagi suami kena bagi duit kepada isteri untuk nafkah isteri, bukannya nafkah keluarga isteri itu. Belum lagi sebab mereka juga sedang berusaha untuk mengumpul duit untuk membeli rumah sendiri. Jadi itu saya rasa perlu ada, dan menghalalkan, mengikhlaskan pemberian-pemberian kepada keluarga isteri atau keluarga suami jika pasangan tinggal bersama mereka. Yang kedua ialah nak privacy. Ambillah masa hujung minggu untuk pergi bercuti. Dan saya sangat menggalakkan bagi pasangan-pasangan seperti ini untuk pergi sebulan sekali. Lepas tu, terutama masa mereka baru kahwin, tak ada isu pergilah honeymoon, kemudian teruslah pergi bercuti jika ada kemampuan, dan pergi melawat saudara mara supaya dapat mengeratkan hubungan, dan mereka juga mendapat privacy itu maknanya duduklah semalam 2 di hotel dan sebagainya. Sebab dalam kehidupan kita ni, apanya privacy yang sangat nak bergaduh masuk bilik, nak bergaduh-bergaduhlah dalam bilik. Yang ini yang kita kena jaga. Kalau duduk di rumah mertua, suami kalau nak marah isteri bukan di hadapan ibunya. Isteri juga kalau nak tengking suami, nak marah suami kerana sesuatu perkara, naik atas, masuk ke bilik dan buatlah pergaduhan itu di dalam bilik sendiri, bukan di hadapan kedua ibu bapa atau kedua mertua. Ini adalah garis panduan yang mudah untuk semua orang. Saya melaluinya. Saya sendiri duduk dengan mak saya dan ayah saya lepas berkahwin, dan kemudiannya bila saya berpindah ke rumah saya, mereka ikut saya berpindah bersama saya, dan sampai hari ini pun saya masih memelihara, menjaga ibu. Dan kita sebagai anak melalui proses itu, dan sebagai menantu juga melalui proses itu, dan anak cucu perlu melalui proses itu, perlu menjaga tutur kata, perlu menjaga bahasa dan sebagainya. Semakin mereka tua, ibu bapa kita, ibu bapa mertua, makin mereka sensitif, dan makin itulah kita perlu menjaga perkara-perkara ini supaya kita tidak menyakiti hati mereka. Jadi dalam masa yang sama kita nak jaga hati suami, nak jaga hati anak,
dan sebagainya. Jadi ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan terutamanya wanita lah, saya rasa be more relax dan ambil nafas panjang-panjang dan beristighfarlah selalu dan selalulah mengamalkan selawat yang Nabi ajar kepada dan zikir yang Nabi ajar kepada Sayyidina Fatimah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu dibaca 33 kali dan masa-masa boleh zikir dan itu sangat menguatkan diri kita, insyaAllah. Terima kasih Prof atas tips panduan yang diberikan. Dan Prof, di bawah tajuk pembincang kita pada hari ini berkenaan dengan mentua-mentuaku, ada lagi satu situasi yang berlaku, ya. Kadang-kadang si suami atau si isteri ini tidak begitu pasti ya atau tidak, di mana pasangan suami isteri ini mungkin atas faktor tertentu ekonomi tak berapa stabil, ataupun ada juga ekonomi dah stabil tapi masih melakukannya. Jadi ingin pencerahan daripada Prof Datuk sendiri, ya, yang meletakkan tanggungjawab ibu bapa mentua ini menjaga anak-anak mereka sebagai babysitter atau caretaker. Itu bagaimana pula, ya? Adakah dibolehkan ataupun sebaik-baiknya cuba elakkan? Bagaimana, Datuk? Dari segi penjagaan anak-anak ni, saya secara peribadi saya lebih selesa menjaga cucu, menjaga anak, dan juga anak saya dijaga oleh kedua ibu bapa. Dan apa yang kita patut buat ialah mencari seorang pembantu. Mesti ada orang yang lain yang boleh datang. Masa saya duduk dengan ibu bapa, ada orang yang datang harian lah, secara harian, cuci baju, kemas rumah, tolong mak saya masak. Dalam masa yang sama, sebab mak saya menumpukan perhatian kepada anak kecil saya. Sebab itu lebih selesa. Sebab hari ini tentulah tanpa banyak pilihan, terutama yang duduk di bandar, bila tak ada nak tempat nak hantar anak untuk jagaan itu mahal dan mereka tidak berkemampuan, maka tempat paling selamat untuk anak itu dijaga ialah tentulah ibu bapa kita sendiri. Dan sebagai ibu bapa, sebagai nenek lah, saya rasa saya menyeru juga rakan-rakan kita. Betul, ramai yang cakap, aku tak puasa nak jaga cucu. Aku dah penat, dah sekarang masuk untuk berehat dan nak pergi ke masjid, katanya. Ramai ya ibu-ibu yang dah pencen tu kata nak pergi masjid, nak pergi belajar agama dan sebagainya. Bagi saya, belajar agama, mentaati Allah ini berjalan sepanjang masa, tak perlu tunggu pencen. Takut tak sempat nak dibuat, ya. Dalam masa yang sama, kita menjaga cucu kita dan menjaga anak-anak kita itu, cucu cicit kita itu lebih pahalanya juga banyak. Dan kita akan pastikan bahawa didikan itu sampai kepadanya. Bukan kita kena fikir generasi akan datang ini, siapa yang mendidiknya, siapa yang membesarkannya. Jadi saya sendiri merasakan bahawa anak juga perlu bertimbang rasa. Pukul berapa dia balik, pukul berapa dia mesti. Saya dulu tetapkan baik 6.30 saya mesti sampai ke rumah. Sebab ayah saya nak ke masjid, mak saya akan temankan dia ke masjid. So tak boleh tidak. Dan hari yang tak boleh, saya tidak boleh balik cepat, dan hari yang ayah saya juga ada kelas agamanya, maka saya terpaksa minta bantuan kakak atau abang untuk tinggal bersementara saya sampai ke rumah. Jadi ini saya rasa perkara yang sama yang saya lakukan hari ini. Kalau saya pula pergi bekerja sebab mak tinggal di rumah, mak sama ada saya hantar ke rumah abang atau adik, ataupun mereka datang untuk membantu menjaga sementara saya tak ada di rumah. Jadi kita melakukan itu. Sebab bagi saya hari ini banyak macam-macam cerita kita dengar mengenai tempat jagaan, ya. Saya bukan nak katakan saya tidak rasa selesa, dan saya rasa kadang-kadang sangat terkilan mendengar kes-kes kematian bayi baru dihantar seminggu dan sebagainya itu. Jadi anak kena fikir bahawa apa yang dia buat ini adalah untuk kepentingan anaknya. Dan sebenarnya nenek yang menjaga cucu itu adalah nenek yang lebih sihat, cara mindarnya, aktivitinya, kerana dia masih cergas. Dan selalunya orang yang dah pencen ni, dia tak buat apa-apa, duduk rumah lama-lama. Dia lebih, dan itu data yang diberikan dari segi kesihatan, dia akan lebih cepat jadi nyanyuk. Sebab dia tak
tidak melakukan aktiviti yang biasa dia buat masa dia bekerja. Jadi itu saya rasa, dan kita juga menggalakkan kalau nak buat rumah warga emas, sebelahnya letakkan misalnya tempat rumah anak yatim ataupun tempat penjagaan kanak-kanak, supaya kedua-duanya boleh pandang memandang dan boleh saling perlu memerlukan, kerana itulah yang mengaktifkan minda warga emas itu. Jadi saya, pada pandangan saya, sebenarnya apa yang kita buat itu adalah ibadah, adalah untuk kepentingan, untuk mawadah warahmah rumah tangga kita dan anak kita. Jadi kita sama-sama membantunya supaya sama-sama kita boleh masuk syurga. InsyaAllah. Dan pujian harus diberikan juga, ada beberapa pasangan suami isteri ini menyedari tentang penat lelah, ibu bapa mentuanya menjaga cucu-cucunya, cicitnya, dihulurkan sumbangannya, ataupun seperti mana yang Prof. Datuk cadangkan tadi, bahawa bercuti bersama dalam melakukan aktiviti santai dan sebagainya. Itu salah satu cara yang terbaik juga. Dan sebenarnya kita telah menghampiri penghujung bagi rancangan Bual Bicara ini, dan untuk itu bagi pihak Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Datuk menyumbangkan ilmu dan juga tenaga Datuk untuk bersama-sama menghiasi rancangan kita pada minggu ini, menerusi tajuk Mentua-Mentuaku dalam rancangan Dari Hati, sehingga kita bersua insya-Allah pada minggu yang berikutnya, pada 2 minggu dari sekarang, Prof. Datuk, kerana pada minggu hadapan kita akan beri laluan untuk para pendengar mengikuti secara langsung majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Minggu yang seterusnya pula kita akan bersiaran insya-Allah secara langsung dari studio utama IKIM FM ini untuk rancangan Bual Bicara Dari Hati 2 minggu dari sekarang insya-Allah. Terima kasih Datuk. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para pendengar, walau di mana jua anda berada, pastikan anda terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Saya akan menemani anda sebentar saja lagi bagi meneruskan lagi segmen kita, Suara Inspirasi. Teruskan bersama kami. Jom memeriahkan Karnival Mahabah at MSI bermula 3 hingga 5 Oktober 2024 di Padang Rekreasi Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Dimeriahkan artis undangan UNIC, Rabani dan ramai lagi dengan pelbagai acara termasuk Solidariti Palestin, Gemersik Maulid IKIM FM, pertandingan mewarna, sukan rakyat dan banyak lagi. Jualan makanan dan pameran pun ada tau. Bermula 9 pagi hingga 11 malam. Jangan risau, kemudahan shuttle bus dan van turut disediakan. Tunggu apa lagi? Jumpa anda di sana. Assalamualaikum. Ada dengar tak? Islamic Tourism Month 2024 kembali lagi. Waalaikumsalam. Wow, mesti banyak tawaran dan diskaun pelancongan mesra Muslim. Apa yang menarik kali ni? ITM 2024 TikTok Challenge, hadiah RM50,000, pakej umrah, percutian dan kad prabayar. Hebat. Macam mana nak sertai? Rakam dan kongsi pengalaman di TikTok dengan hashtag #ExperienceITM2024. Info lanjut di itm.itc.gov.my.